Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Mia, guru pendidikan Islam anda. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai kufur. Jom sama-sama. Pertama sekali murid-murid, kita akan melihat apakah maksud kufur. Kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya murid-murid, kufur ini apabila seseorang itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, iaitu seseorang itu tidak mengakui bahawa Allah itu Tuhan mereka dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Jadi sesiapa yang tidak mengakui bahawa Allah dan Nabi itu sebagai Tuhan dan Rasul, maka dia adalah dikira sebagai seorang yang kufur. Jadi, apakah pula hukum kufur? Kalau orang yang kufur ni, apa hukumnya murid-murid? Hukumnya adalah sesat. Ya, dia sesat dan wajib untuk kita hindari. Mari kita lihat dalil daripada Al-Quran mengenai hukum orang yang kufur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Jadi murid-murid, daripada ayat Al-Quran ini jelas menunjukkan bahawa seseorang yang kufur itu telah sesat dan wajib untuk bertaubat. Seterusnya murid-murid, kita lihat bahagian kufur. Ya, kufur ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah kufur i'tikad dan yang kedua adalah kufur amalan. Okey, baik. Yang pertama sekali kita lihat kufur i'tikad. Apakah itu kufur i'tikad? Kufur i'tikad adalah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid-murid, kufur i'tikad ini dia menafikan, maknanya dalam hati dia memang betul-betul menolak ajaran Islam. Itu dipanggil sebagai kufur i'tikad. Okey, contohnya kita lihat tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Okey, contohnya ini salah satu contoh kufur i'tikad, iaitu bila seseorang itu dia tidak percaya Muhammad tu bukan Nabi. Jadi orang itu telah jatuh kepada kufur i'tikad. Okey. Seterusnya kita lihat pula kufur amalan. Apakah itu kufur amalan? Kufur amalan adalah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Betapa banyak nikmat yang Allah bagi pada kita kan? Jika nikmat itu digunakan dengan cara yang salah, maka itu juga dipanggil sebagai kufur. Tetapi itu adalah kufur amalan. Maknanya perlakuan dia itu menjurus kepada orang yang kufur, yang menidakkan, menafikan nikmat yang Allah beri kepadanya. Okey, kita tengok contoh kufur amalan. Tubuh badan yang sihat dan kuat digunakan untuk membuli. Okey, badan yang sihat dan kuat ni nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Tapi bila badan dia sihat, badan dia kuat, tapi digunakan untuk membuli orang.
Jadi itu juga adalah salah satu daripada kufur amalan. Dia tidak menggunakan kesihatan tubuh badan dia ke arah yang betul. Patutnya digunakan untuk membantu orang, contohnya. Tapi dia menggunakan nikmat yang Allah beri tu ke jalan yang salah. Itu adalah salah satu contoh kufur amalan. Kita telah ketahui bahawa perbuatan kufur itu adalah perbuatan yang berdosa, perbuatan yang sesat. Jadi, apakah sebenarnya sebab-sebab seseorang itu melakukan perbuatan yang kufur? Jadi, mari kita lihat apakah dia faktor yang mendorong kepada perbuatan kufur. Yang pertama sekali, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Jadi, bila seseorang itu dia tidak mendapat didikan agama yang baik sejak daripada kecil, maka itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan yang kufur. Dia tak belajar, benda macam ni tak boleh buat, benda macam ni salah. Jadi, itu adalah salah satu penyebab seseorang itu melakukan perbuatan yang kufur. Seterusnya, yang kedua, menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu. Bila seseorang itu membuat sesuatu perkara dengan menuruti hawa nafsunya, maka itu juga menyebabkan seorang itu membuat perlakuan yang kufur. Contohnya membuli orang tadi kan. Dia rasa dia geram sangat dengan orang tu, dia rasa nak tumbuk. Tapi kalau orang yang ada pertimbangan, okey, sabar, kena kuatkan iman, kena sabar. Tapi orang yang tak ada pertimbangan, dia menurut hawa nafsu dia, jadi dia terus tumbuk aja. Betul tak? Jadi bila orang tidak ada pertimbangan, menurut hawa nafsu, maka itu juga salah satu yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan yang kufur. Jadi kena kuatkan iman lah supaya tak mengikut hawa nafsu. Seterusnya, yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Orang ni dia belajar. Kalau yang pertama tadi, dia tak dapat didikan agama yang sempurna. Tapi yang ini, dia belajar tentang agama. Dia pergi sekolah agama. Waktu agama pun dia belajar. Jadi dia ada pengetahuan tu dia ada, tapi dia lemah pegangan. Maknanya dia belajar tapi dia tak amalkan, dia tak ikut. Jadi bila dia tak amalkan apa yang dia pelajari tentang agama, jadi dia lemah pegangan agama dia. Itu juga menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan yang kufur. Sebab itu murid-murid, setiap apa yang kita telah pelajari, sama ada di sekolah ataupun di rumah, jadi kita kena amalkan betul-betul. Okey, dan yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Apabila seseorang ini dia terpedaya, dia dah biasa hidup senang dekat dunia ni, itu juga boleh menyebabkan seseorang itu kufur. Contohnya siapa murid-murid? Contohnya Firaun. Firaun ni dia hidup kaya, dia hidup senang, dia ada pengaruh sebab dia seorang raja. Jadi bila dia dah rasa senang dengan kehidupan dia, akhirnya dia angkuh dan dia mengaku pula diri dia sebagai Tuhan. Dia suruh pula orang-orang untuk menyembah dia, suruh mengaku bahawa dialah Tuhan. Jadi itu disebabkan oleh dia terpedaya dengan kesenangan dunia. Jadi murid-murid, inilah dia antara faktor-faktor ataupun penyebab seseorang itu melakukan perbuatan yang kufur. Jadi murid-murid, apabila seseorang itu melakukan perbuatan kufur, apa yang jadi pada orang tu? Jadi kita lihat kesan kufur. Yang pertama sekali, kufur itu merosakkan iman. Jadi apabila seseorang itu kufur, dia sudah jauh daripada Allah, dia sudah jauh daripada ajaran Nabi Muhammad, maka iman pun
rosak, boleh terpesong akidahnya. Yang kedua, mereka akan hilang keberkatan hidup. Siapa yang beri keberkatan dalam hidup murid-murid? Dah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seseorang itu kufur, maka hilanglah keberkatan dalam hidupnya. Sebab itu selalu resah gelisah, hati tak tenang, hati tak bahagia. Yang ketiga, tiada ketenangan hati. Samalah tu tadi, daripada hilang keberkatan. Jadi bila tak ada keberkatan, maka hilang ketenangan hati. Orang yang kufur ini hatinya tidak tenang, sentiasa resah, sentiasa gelisah. Seterusnya, orang yang kufur ini mendapat murka Allah. Dia akan dimurkai oleh Allah sebab dia tak percaya dengan Allah, dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, tidak takut melakukan perbuatan dosa. Bila seseorang itu kufur, dia sudah tidak beza dah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Dia tak takut dah dia nak buat perkara-perkara yang buruk. Dia dah tak takut nak membuli orang, dah tak takut nak minum arak, dah tak takut nak bersosial, sebab dia dah tak ada rasa, dah tak ada beza dah perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ini adalah antara kesan-kesan orang yang melakukan perbuatan kufur. Jadi murid-murid, kita sudah tahu apa itu kufur, kita dah tahu apa kesan kufur dalam kehidupan. Jadi macam mana cara untuk kita jauhi perbuatan kufur? Mari sama-sama kita lihat apakah yang perlu kita buat untuk menjauhi perbuatan kufur. Yang pertama sekali, kita perlulah menjaga amal dan ibadah kita. Jadi apa yang murid-murid boleh buat? Saya perlu menambah amalan dalam ibadah. Kita nak jaga amal ibadah ni. Jadi kita jaga ibadah kita. Solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Kita jaga ibadah kita. Al-Quran perlu sentiasa dibaca. Barulah kita dapat menjauhi perbuatan kufur. Yang kedua, cara kita nak mengelakkan perbuatan kufur adalah sentiasa berdoa dan memohon agar ditetapkan iman. Macam mana nak berdoa ni murid-murid? Okey, mari sama-sama kita baca. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Perlu doakan setiap hari, setiap waktu solat. Kita baca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kita minta Allah tetapkan hati kita ke jalan agama Allah. Barulah Allah pelihara kita daripada melakukan perbuatan kufur. Seterusnya, kita perlulah sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Bila kita tak ada ilmu, jadi kita pun tak tahu nak bezakan perkara yang buruk dan perkara yang baik. Tak tahu nak bezakan perbuatan ini betul ke salah, baik ke tidak. Jadi macam mana? Saya mesti selalu mendampingi guru dan menghadiri majlis ilmu. Jadi murid-murid, kalau ada apa sahaja yang tak faham tentang kehidupan, tentang buruk ataupun baik, dampingi guru. Tanya dengan guru, cikgu, betul tak kalau saya buat macam ni, macam ni? Cikgu, saya ni selalu macam ni. Jadi guru tu akan beri nasihat. Dan juga perlu selalu menghadiri majlis ilmu. Ada ceramah kat mana-mana, dengar. Jangan kita dengar lagu je, jangan kita tengok video gelak-gelak. Kita tak dapat apa-apa. Jadi kita perlu dengar majlis ilmu. Mana-mana ceramah yang ada, kita dengar. Kita tambahkan ilmu
pengetahuan, barulah kita dapat menghindarkan diri kita daripada perbuatan kufur. Dan yang seterusnya, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang murid-murid perlu buat nak kawal diri daripada hawa nafsu ni? Saya hendaklah sentiasa bermuhasabah dan bersyukur dengan setiap nikmat. Jadi bila murid-murid sentiasa muhasabah diri, jadi murid-murid akan refleksi balik diri. Oh, hari ni aku dah buat macam ni, betul ke salah? Hari ni aku dah bercakap kasar, betul ke salah? Hari ni aku malas nak solat, betul ke salah? Kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Dan kena bersyukur dengan setiap nikmat yang kita ada. Apa yang kita ada hari itu, alhamdulillah. Jangan banyak merungut. Jangan tengok apa yang kita tak ada. Kita kena bersyukur apa yang kita ada. Jadi jika murid dapat mengamalkan kelima-lima perbuatan ini, maka insya-Allah murid-murid akan terhindar daripada perbuatan kufur. Alhamdulillah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang Ustazah harapkan pada murid-murid hari ini adalah murid-murid dapat memahami apakah itu maksud kufur dan dapat mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghindarkan murid-murid daripada melakukan perbuatan kufur. Murid-murid perlu menghindari setiap perbuatan yang boleh mendatangkan sifat kufur kepada diri kita. Jadi, sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.